Berita Al-Hijrah 9 Julai 17 Zulkaidah, bapa bernafsu syaitan. Juga tanggang moden tak dapat motosikal pukul mak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Harman Marzi. Si tanggang, itu gelaran boleh diberikan kepada seorang anak yang tergamak menampar dan memukul ibunya selepas permintaannya untuk dibelikan motosikal baru tidak dipenuhi mangsa. Selain itu, suspek turut mengugut dan mengheret mangsa yang berusia 56 tahun itu di lantai. Dalam kejadian kira-kira 5 petang Sabtu lepas, suspek berusia 28 tahun dipercayai mengamuk selepas permintaan dia gagal dipenuhi ibunya. Menurut Ketua Polis Daerah Kanga, Superintendent Wari Q, mangsa kemudian membuat laporan sebelum suspek ditahan di Kanga malam semalam. Siasatan awal mendapati suspek yang tidak bekerja datang berjumpa ibunya dan meminta sejumlah wang untuk membeli motosikal baru. Mangsa bagaimanapun memaklumkan tidak memiliki wang menyebabkan suspek menuduh mangsa berbohong dan bertindak menampar muka dan memukulnya pada kepala, kaki dan tangan. Suspek turut mengugut mangsa selepas memukulnya berulang-ulang kali. Wari berkata mangsa kemudian mendapatkan rawatan di hospital dan walaupun tidak mengalami kecederaan serius namun masih trauma dan ketakutan akibat kejadian dipukul suspek yang juga penagih dadah. Suspek direman 4 hari bermula hari ini mengikut Seksyen 323 Palang 506 Kanun Keseksaan kerana memukul, menumbuk dan mengugut mangsa. Di Pulau Pinang, seorang pesara dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya berusia 10 tahun 7 bulan. Selain itu, warga Mas berusia 65 tahun berkenaan juga menghadapi pertuduhan melakukan sumbang mahram dengan anak tirinya yang berusia 17 tahun. Mengikut fakta pertuduhan bagi kes pertama pada 18 Mac 2020 di Taman Desa Ara Tasik Gelugor, lelaki itu dituduh melakukan amang seksual dengan menyentuh payudara serta mencium dan menjilat kemaluan anak kandungnya berusia 10 tahun 7 bulan yang juga orang kelainan upaya OKU. Bagi pertuduhan itu, tertuduh dituduh mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Bagaimanapun, bagi pertuduhan pertama, tertuduh mengaku tidak bersalah. Sementara itu, di Kamar Berasingan, tertuduh pada 10 Jun 2020 jam 11 pagi dituduh melakukan persetubuhan haram dengan anak tirinya berusia 17 tahun di lokasi yang sama. Dia dituduh mengikut Seksyen 376B(1) Kanun Keseksaan kerana sumbang mahram. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun dan sebatan. Bagi pertuduhan kedua itu, lelaki warga Emas berkenaan mengaku bersalah. 6 lelaki termasuk seorang bergelar Datuk didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya kerana disyaki bersubahat dan menculik seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri 10 Jun lalu hingga membawa maut. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua mereka. Mengikut pertuduhan, 5 tertuduh iaitu Azhari Syahrum Syaimi, 56 tahun, Muhammad Durai Abdullah, 52 tahun, Syekh Ismail Syekh Hassan, 26 tahun, Ann Vigneswara, 28 tahun dan juga seorang warga Bangladesh, Kasih Nasrul, 42 tahun, didakwa menculik ahli perniagaan yang juga pemaju hartanah, Datuk Seri R. Arumugam, 55 tahun dengan niat untuk menahan mangsa bagi mendapatkan wang tebusan berjumlah 50 juta dolar Singapura atau kira-kira 154 juta ringgit. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Taman Kejiranan Central Spine, Jalan Margosa, Bandar Seri Damansara, Petaling Jaya pada 10.30 pagi 10 Jun lepas. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 3 Akta Culik 1961
dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekiranya tidak dihukum mati, mereka juga boleh dikenakan sebat jika sabit kesalahan. Seorang lagi tertuduh yang juga seorang ahli politik, Datuk K. Ramachandran, 52 tahun, didakwa bersubahat bersama 5 tertuduh itu dengan niat untuk menahan mangsa yang sama bagi mendapatkan wang tebusan dengan nilai serupa di tempat dan masa yang sama. Sementara itu di Pahang, seorang pekerja ladang warga India dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Temerloh. Ia selepas Rajendran Subramaniam didapati bersalah membunuh seorang rakannya dalam satu kejadian di sebuah rumah di Kampung Awah di Jalan Maran pada April 2018. Hakim Mahkamah Tinggi Temerloh Datuk Hassan Abdul Ghani menjatuhi hukuman itu setelah pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Menurut fakta kes, pada hari kejadian tertuduh sedang tidur di rumah manakala mangsa Ramunaidu Paramasivam yang merupakan warga negara pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sebelum menarik kaki tertuduh hingga jatuh dari katil. Mangsa turut menampar dan memukul kepala Rajendran dengan sebatang besi. Tertuduh cuba mempertahankan diri dengan merampas dan membuang besi berkenaan, namun mangsa bertindak mengambil besi lain, lalu terus memukul sambil mengeluarkan kata-kata kesat. Mangsa kemudian bertindak meletakkan pisau di leher tertuduh sambil memaksanya minum arak dan mengugut akan membunuhnya jika akur. Tertuduh menolak mangsa dan melarikan diri, namun terus dikejar dengan sebatang besi dengan melibas besi itu di belakangnya. Rajendran yang sempat mencapai parang nyaris terjatuh namun telah berpaling dan melibas parang di leher, dada serta perut sebelum mangsa jatuh dan tidak bergerak. Tertuduh kemudian telah melarikan diri sebelum ditahan pihak polis. Baik, itu di Pahang. Di Terengganu, 4 kaki judi sabung ayam dan 24 lelaki termasuk 2 warga Indonesia mengaku bersalah atas pertuduhan melaga dan menonton aktiviti melaga ayam. 4 tertuduh berusia antara 33 hingga 56 tahun didakwa secara bersama bagi mencapai niat menyebabkan satu perlagaan haiwan. Kesalahan itu dilakukan di gelanggang laga ayam Pondok di Jalan Ibok, Air Jernih, Kemaman pada 3 Julai lalu, kira-kira jam 12 tengah hari. Manakala 24 lagi tertuduh berusia antara 20 hingga 57 tahun didakwa secara bersama-sama hadir di tempat sabung ayam di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Semua tertuduh berdepan hukuman denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sejurus pengakuan bersalah direkodkan, hakim menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM20,000 seorang terhadap tertuduh. Jika gagal menjelaskan denda tersebut, 4 tertuduh turut berdepan hukuman 6 bulan penjara, manakala 24 orang lagi dipenjara selama 5 bulan. Di Kedah pula, 2 lelaki yang sedang melakukan pembungkusan semula baja subsidi di sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Jelai, Tokai di Pendang ditahan Pegawai Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Alor dalam satu serbuan. Dalam pemeriksaan sekitar jam 12 tengah hari semalam, kedua-dua lelaki berusia 30-an itu dikatakan terkejut sebaik menyedari kehadiran anggota penguatkuasa di gudang berkenaan. Pengarah KPDN HEP Kedah, Raymond Verak, berkata hasil pemeriksaan mendapati baja subsidi yang dikhaskan untuk petani di sekitar kawasan Pendang itu dipercayai dibeli dengan harga RM20 sekilogram. Bagaimanapun, katanya, sekampit baja yang mengandungi 20 dan 25 kilogram itu kemudian dicampur menjadi satu kampit yang menjadikan jumlah 50 kilogram dan dijual dengan harga RM100 sekampit. Hasil daripada tangkapan tersebut, kita dapat lebih kurang 122,000 kilogram baja subsidi dan disyakilah pihak ini telah membuat pembungkusan semula baja-baja ini untuk dijual.
Raymond berkata jumlah keseluruhan rampasan adalah sebanyak RM133,760. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 20/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memindahkan, menyebabkan atau membenarkan apa-apa barang kawalan dari mana-mana premis selain yang dilesenkan. Seterusnya, lambakan sotong di perairan Malaysia menjadi tarikan nelayan Vietnam menceroboh bagi mengaut hasil laut untuk dipasarkan ke negara mereka. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata ia berikutan makanan laut itu mendapat permintaan yang tinggi di Vietnam. Memang permintaan sotong di negara Vietnam ni sangat-sangat tinggi. Jadi di negara mereka dah tak ada sotong. Hasil risikan kita ke negara Vietnam, kita pergi tanya kenapa you masuk. Maklumat yang kita terima memang sotong di negara mereka ni dah habis, dah pupus. Oleh kerana penangkapan ikan secara tuna ganding ni memang merosakkan ekosistem. Sementara itu, dalam tangkapan terbaru, Muhammad Sufi berkata sebanyak 4 buah bot bersama 31 awak-awak termasuk tekong ditahan kerana menceroboh perairan negara. Kesemua mereka ditahan menerusi 4 lokasi berbeza sekitar jarak 162 batu nautika hingga 166 batu nautika dari perairan Kemaman pada Selasa lalu. Hasil pemeriksaan, kesemua nelayan yang berumur 16 hingga 55 tahun itu tidak memiliki lesen dan pengenalan diri serta tiada kebenaran melakukan aktiviti penangkapan ikan di perairan Malaysia. Katanya pihaknya turut merampas hasil tangkapan laut, bekalan diesel, bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai hampir RM5 juta. Selepas ini, tabung haji catat untung bersih lebih RM1 bilion. Masih bersama berita Al-Hijrah, tabung haji TH merekodkan keuntungan bersih RM1.25 bilion bagi tempoh 6 bulan pertama 2020, meningkat berbanding RM849.66 juta pada tempoh sama tahun lepas. Jumlah aset juga telah melebihi liability RM1.86 bilion pada 30 Jun lalu. TH dalam satu kenyataan berkata prestasi positif itu didokong oleh pendapatan pelaburan dalam sukuk dan saham sebanyak RM1.55 bilion bagi tempoh dalam kajian. Malah pelaburan aset pendapatan tetap telah menyumbang sebanyak RM1 bilion iaitu 65% dari jumlah pendapatan pelaburan bagi tempoh Januari hingga 30 Jun lalu. Manakala pelaburan hartanah telah menjana pendapatan RM204.57 juta, manakala pelaburan instrumen pasaran wang Islam menyumbang sebanyak RM187.13 juta dan RM150.27 juta pula daripada pelaburan ekuiti. $27 train baru 4 gerabak Cloud 27 akan dibekalkan kepada prasarana Malaysia Berhad secara berperingkat mulai bulan depan. Kemudahan berkenaan sebagai meningkatkan keupayaan berbanding train sebelum ini dan ia bagi kegunaan LRT laluan Kelana Jaya. Kerjasama Harta Suma Sendirian Berhad dengan prasarana ini menggunakan 35% bahan dan tenaga kerja tempatan. Jadi kalau kita tengok sini, kita nampak semuanya, Centurion, ceiling, flooring, side wall, dia punya hanger semua ni adalah lokal. Kalau kita tengok ke sebelah sana, belakang sana satu train lagi, kita nampak dia kosong je mana datang. Shell hanya datang dengan certain equipment, electronic equipment, which is electronic equipment tu memang kita terpaksa ambil daripada sana, tetapi kita akan integratekan juga di sini menggunakan kepakaran dan kemahiran jurutu-jurutu kita di Malaysia. Inilah. Jelasnya pemasangan bogi juga dilakukan sepenuhnya di Malaysia bagi menggalakkan pembangunan pengetahuan strategik serta keupayaan pakar tempatan khasnya dalam sistem kereta api di negara ini. Selain itu, Cloud 27 memberi 4 penambahbaikan seperti paparan berita digital yang diselaraskan dengan sistem pintu, sistem pengurusan train atau TMS,
sistem informasi penumpang dan sistem penyerap udara bagi mengelakkan kondensasi berlaku di dalam train. Clough 27 dijangka akan mula beroperasi pada Disember depan. Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang menerima sumbangan berupa kelengkapan perubatan bernilai lebih RM634,000 daripada Yayasan Wakaf Malaysia YWM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang juga pengerusi yayasan berkenaan berkata sumbangan itu hasil wakaf orang ramai dan syarikat korporat yang boleh dimaksimalkan penggunaannya kepada masyarakat. Aset-aset yang telah diberikan itu juga kita sertakan dengan garis panduan pengurusan aset harta wakaf. Tujuannya kita maksimumkan penggunaan dan kita boleh melamakan tempoh jangka hayat alat-alat tersebut bagi menambahkan dan meluaskan manfaat dan faedah kepada pesakit-pesakit dan kepada yang memerlukannya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan sesi lawatan kerja dan penyampaian sumbangan Jabatan Perdana Menteri bersama Yayasan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Perbadanan Wakaf Selangor di HTAR Kelang. Tambahnya, bantuan ini merupakan kesinambungan dari inisiatif Musaadah COVID-19 yang menggabungkan usaha sama 14 agensi Islam Persekutuan untuk membantu barisan petugas hadapan negara dan pihak yang terjejas dengan wabak maut itu. 10 peserta bakal bertempur di pentas akhir program Dai Muda Yadim 2020 atau DMY 2020 selepas melalui pelbagai halangan dan ujian sepanjang 3 bulan tempoh latihan. Jadi yang Direktur Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Nik Omar Nik Abdul Aziz berkata ia merupakan inisiatif Yadim dalam melahirkan kader berdaya saing dan mampu menjadi pemimpin kepada masyarakat pada masa akan datang. Dan program DMY ini sebenarnya adalah salah satu termasuk fungsi Yadim itu sendiri untuk melahirkan kader-kader pemimpin masyarakat dan juga pemimpin masa depan untuk memberi kebaikan kepada khususnya negara kita Malaysia. Tambah Nik Omar, pihaknya akan memastikan peserta DMY siri kedua bersedia dan mempunyai matlamat tersendiri dalam memantapkan ilmu sebelum ke peringkat akhir. Selain memperoleh maklumat tambahan berterusan daripada rakan strategi seperti Multimedia University MMU dan TV Al-Hijrah. Ia perlu mendapat maklumat tambahan yang berterusan sama ada daripada rakan strategi kita MMU dan juga termasuk TV Al-Hijrah. Tentunya dalam program khusus untuk pementasan akhir ini, kita rasa TV Hijrah juga bersedia untuk memberi ilmu, kemahiran, maklumat yang sesuai lah untuk kita tonjolkan pada pentas akhir nanti. Sementara itu, setiap peserta yang ditemui berkata selain bersyukur, mereka juga akan mempersiapkan diri sebelum melangkah ke pentas akhir program Dai Muda Yadim 2020 DMY 2020. Apa yang saya perlu siapkan adalah banyakkan pembacaan. Jadi kena banyakkan lagi pengajian-pengajian sama di luar ataupun dalaman untuk menguatkan bukan saja luaran tapi kita kata input dalaman, jati diri itu sendiri. Mungkin dari sudut pencapai awam dan intipati konten lah yang akan saya buat persiapan, sebab saya rasa masyarakat sekarang nak lihat pada konten itu sendiri, bukan sekadar persembahan yang gempak sahajalah. Mac lalu, 21 peserta yang terpilih telah melalui modul latihan yang meliputi 3 aspek utama iaitu sahsiah, kemahiran dan pengetahuan selama 3 bulan. Kesemua peserta terdiri dari pelbagai latar belakang akademik agama dan bekas pimpinan belia di pelbagai lapangan. Nik Omar memaklumkan program berkenaan dijangka akan bersiaran di TV Al-Hijrah pertengahan Oktober tahun ini. Bakal menyusul bekas tentera tinggal dalam khemah. Baik, masih bersama berita Al-Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mahu bekas tentera sama ada tergolong dalam kelompok B40
maupun asnaf diberi perhatian dan bantuan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan ampun kurnia kepada seorang bekas tentera yang sudah 5 tahun tinggal seorang diri di dalam kemah di kampung Teluk Pasir Panjang, Port Dickson hanya kerana tidak mahu berjauhan dari 4 anaknya. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Muhammad Nur Saifuddin Abdullah 44 tahun menerima sumbangan ampun kurnia daripada juru iring Yang di-Pertuan Agong Brigadier Jeneral Zahari Muhammad Arifin yang mewakili baginda Sultan Abdullah. Tuanku tersentuh hati dia apabila melihat mana-mana orang yang macam Din lah kan, berada bawa kemah apa semua. That's why dia pun berkendakan ataupun mahu melihat Jabatan Hal Awal Veteran lah untuk membantu bekas-bekas tentera, bukan saja Din tetapi pihak-pihak lain. Muhammad Nur Saifuddin yang berasal dari Serian Sarawak merupakan bekas tentera tidak berpencen selepas berkhidmat selama 16 tahun di Kamp Port Dickson. Beliau mengambil keputusan tinggal di dalam kemah di tepi hutan lipur itu bagi memudahkan 4 anaknya yang berusia 8 hingga 20 tahun menziarahi beliau selepas dia dan isteri bercerai 5 tahun lalu. Selain menerima sumbangan berbentuk kewangan daripada baginda, Muhammad Nur Saifuddin juga akan menerima kabin sementara daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM bagi menggantikan kemah yang didiaminya. Saya memang terharu sebab pihak istana sendiri yang datang. Jadi kita memang terharulah. Saya bukan ini pertama kali dalam sejarah hidup saya pihak istana datang menghantar wakil untuk tengok keadaan saya selama 5 tahun di sini. Itu yang sebenarnya. Saya berterima kasih kepada pihak istana dan saya amat salut dengan kita yang di-Pertuan Agong sebab saya pernah berkhidmat dengan dia satu masa dulu mungkin. Kita tak terasa khidmat kita itu, tapi dia nampak berita ini sampai ke pihak istana, itu yang saya rasa amat terharulah. Sejak Januari lalu, Muhammad Nur Saifuddin mula bekerja sebagai pengawal keselamatan di Akademi Pembangunan Belia Negara Port Dickson. Namun pada masa sama, beliau masih turun ke laut bagi mencari rezeki tambahan sebagai nelayan dengan menjual hasil tangkapan di laut, iaitu kerja rutin yang dilakukannya sejak 5 tahun lalu. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung atau MPKK dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP akan dijenamakan semula. Ia akan dikenali sebagai Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP bagi menambah baik fungsi sedia ada. Untuk 10 negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional seperti negeri Johor, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Perlis, Kedah, Sarawak, semua bersetuju untuk dengan nama tersebut, kecuali Sarawak dia kekal dengan DKK. Beliau berkata demikian pada sidang media Perhimpunan Bulanan KPLB di Putrajaya hari ini. Sebanyak 15,433 JPKK dan JPKKP diwujudkan di seluruh negara, melibatkan 128,930 orang. Manakala keanggotaan JPKK dan JPKKP kekal seperti sebelum ini, iaitu masing-masing seorang pengerusi, setiausaha dan 11 ahli jawatan kuasa bagi mengurus tadbir dan melaksanakan program pembangunan kampung. Pelaksanaan kedua-dua jawatan kuasa tersebut membabitkan kos perbelanjaan RM163 juta setahun oleh pihak kerajaan persekutuan. Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau MPOB menyasarkan kesemua 492,000 pekebun kecil di seluruh negara mendapat pensijilan minyak sawit mampan Malaysia atau MSPO selewat-lewatnya tahun depan. Pengerusinya Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata kaedah itu perlu dilaksanakan bagi memenuhi kualiti pengeluaran sawit yang dikenakan pengimport selain meningkatkan daya saing industri berkenaan.
Setakat ini 62,009 orang pekebun kecil persendirian yang telah berjaya kita sijilkan. Dan 231,576 pekebun kecil tersusun yang telah berjaya kita sijilkan yang berjumlah kesemuanya 293,585 orang kesemuanya. Tapi seperti yang saya sebut tadi, pekebun kecil tersusun hampir 100% kita telah berjaya sijilkan. Datuk Ahmad Jazlan berkata demikian dalam sidang media selepas hadir program Jom MSPO bersama pengerusi MPOB di Pusat Transformasi Ilmu Bukit Tiu, Machang. Menurutnya, pensijilan pekebun kecil ini bukan bertujuan untuk menyusahkan atau merumitkan mereka. Sebaliknya, skim pensijilan MSPO itu antara langkah strategik bagi memperkukuhkan imej sawit negara. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan kesemua mereka perlu mendapat pensijilan sebelum Januari tahun depan kerana selepas itu tindakan tegas seperti kompaun dan mereka yang tidak mempunyai MSPO tidak dibenarkan menjual sawit kepada pengilang. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Saya Ardi Harman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.